mengikut kaedah hak kita mengaji di sekolah dulu. Dia kata adil ni kalau satu sama satu, itu adil, hak yang kita mengaji sekolah dulu lah. Adil Melayu. Dan adil dalam Islam ni maknanya mengikut keperluan. Mau masuk adil. Baik. Agak itu. Kemudian dalam satu riwayat dia kata dipisahkan satu riwayat yang lain. Umar memberikan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW dua pilihan. Sebidang tanah mengikut pembahagian, mengikut pembahagiannya, atau hasil tuai dalam jumlah yang sama seperti apa yang diberikan kepada mereka pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sebahagian isteri-isteri Nabi memilih pilihan pertama dan sebahagian yang lain memilih pilihan yang kedua. Aisyah termasuk isteri Nabi SAW yang memilih pilihan pertama, sebidang tanah mengikut pembahagiannya. Pula dia kata itu. Tapi maknanya ini riwayat lah. Mengikut satu riwayat yang lain dia kata Umar bagi pilihan kepada isteri-isteri Nabi ini nak ambil yang allowance yang harganya yang ditetapkan tadi, ataupun Umar bagi sebidang tanah, kemudian hasil daripada tanah itu milik kepunyaan isteri-isteri Rasulullah. Kemudian dalam riwayat yang kedua ini dia kata Aisyah memilih pilihan yang pertama. Maknanya ambil sebidang tanah kemudian makan hasil daripada sebidang tanah tu lah. Ini hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi yang hadis yang pertama tadi dia kata riwayat apa nama? Hakim kan. Riwayat semasa Umar perubahan terjadi, Umar memutus untuk memberi jumlah harta 10,000. Itu hadis riwayat Hakim dan Ibnu Abi Syaibah. Itu hadis tu. Jadi makna ada dua riwayat di situ tentang pembahagian harta ataupun jatah ataupun peruntukan kepada isteri-isteri Rasulullah itu. Namun dia kata perlu ditekankan bahawa sebahagian besar harta yang diterima oleh para isteri Rasulullah SAW itu merupakan wakaf kepada kaum fakir dan miskin. Sebahagian besar harta yang diterima oleh isteri Nabi itu dia kata wakaf, ada merupakan wakaf daripada kaum fakir dan miskin. Pembahagian peruntukan ini terus berlangsung sehingga masa kekuasaan Osman dan Ali. Begitu pula pada masa Muawiyah. Baik. Perkara itu berterusan bermula daripada zaman Umar sampai zaman Osman, kemudian sampai zaman Ali. Perkara yang sama berlaku. Makna diperuntukkan untuk isteri-isteri Rasulullah yang masih hidup lah, maksudnya ketika itu yang masih hidup. Kemudian begitu juga pada zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah ni zaman ketika mana? Sayyidina Ali merintah berapa lama? Sempat ke 4 tahun? Tak sempat kan? Sebab Sayyidina Ali naik sekejap saja, kemudian berlaku peristiwa perang yang namanya perang Siffin. Perang besar antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu. Berlakunya perang Siffin, kemudian dalam perang Siffin itu Ali tak meninggal. Hampir-hampir menang di pihak Sayyidina Ali. Hampir-hampir menang di pihak Sayyidina Ali. Kemudian pihak Sayyidina Muawiyah sudah nak kalah lah. Bila menang Sayyidina Ali, kalah, hampir-hampir kalah. Kemudian pihak Muawiyah minta angkat Quran junjung di ujung pedang. Letak Quran di ujung pedang tu, mohon angkat merah putih lah. Makna mohon untuk surrender. Kemudian bila buat surrender di situ, adalah satu, dia panggil apa, dia panggil istilahnya apa nama, perbincangan antara dua pihak itu, genjatan senjata. Berlakulah genjatan senjata di situ. Kemudian berlaku perbincangan antara pihak Sayyidina Ali dengan pihak Muawiyah. Pada peringkat awalnya ramai di kalangan Sayyidina Ali, di tentera-tentera Sayyidina Ali yang memihak kepada Sayyidina Ali tak setuju untuk diadakan genjatan senjata itu. Tapi Sayyidina Ali dia beranggapan baik, dia kata tak apalah, kalau dah itu permintaan pihak Muawiyah, kita setuju. Bila setuju, utuslah 2 orang wakil yang namanya Majlis Tahkim. Namanya Majlis Tahkim pada genjatan senjata itu. Majlis Tahkim ini kalau tak silap ingat saya, di pihak Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa Asy'ari. Kemudian di pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dikepala oleh Amr bin As. Kemudian
Dalam perbincangan itu, dua-dua pihak, dua-dua wakil daripada dua-dua orang itu bersetuju bahawa jawatan khalifah, dua-dua jawatan khalifah itu dilucutkan. Kenapa dua-dua? Sebab selepas daripada mati wafatnya Sayyidina Osman, Muawiyah menjadi gubernur di sebelah Damsyik, Syam, sebelah Syam. Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, menggantikan Sayyidina Osman selepas Osman dibunuh. Kemudian ada pihak di sebelah Muawiyah tidak bersetuju Sayyidina Ali dan jadi khalifah. Itu punca. Kemudian berlakulah perangnya tu. Kemudian dua-dua mengaku jadi khalifah. Di sana pun dilantik jadi khalifah, di Madinah pun dilantik jadi khalifah. Sepatutnya jawatan khalifah itu memang hak asalnya Sayyidina Ali lah. Memang hak asal Sayyidina Ali. Sebab pusat pemerintahan Islam ketika itu di Madinah. Cuma Muawiyah hanya gubernur. Gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Bila di situ dua-dua wakil itu bersetuju, dilucutkan dua-dua jawatan khalifah itu, Khalifah Muawiyah dan Khalifah Sayyidina Ali. Kemudian tetapkan masa untuk diisytihar kepada semua rakyat. Bila isytihar, minta pihak Sayyidina Ali isytihar dulu. Abu Musa Asy'ari pun atas persetujuan mesyuarat kali ini, maka dia isytihar. Dengan ini, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilucutkan jawatan daripada khalifah. Maka jawatan khalifah itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menentukan. Selesailah pihak Sayyidina Ali, Abu Musa Asy'ari. Bila begitu, pihak Muawiyah pula untuk isytihar. Bila pihak Muawiyah ni, Amr bin As, dia nak kata belik tak boleh sebab dia pun sahabat juga. Ada sedikit di situ. Kemudian dia kata, oleh kerana pihak Sayyidina Ali sudah meletak, Sayyidina Ali dilucutkan jawatan, maka jawatan Sayyidina Muawiyah dikekalkan sebagai khalifah umat Islam ketika itu. Tak puas hati habislah pihak Sayyidina Ali. Tak puas hati. Bila tak puas hati, tak apalah, nama bila dah berlaku peristiwa begitu. Kemudian ada satu golongan, situ yang timbulnya golongan yang namanya Khawarij. Berpunca daripada situlah timbulnya golongan yang namanya Khawarij. Apa Khawarij? Orang yang keluar. Khawarij ini golongan yang tidak bersetuju dengan peristiwa tahkim, peristiwa yang kenyataan senjata unsur. Jadi yang tidak menyokong Sayyidina Muawiyah dan tidak menyokong pula Sayyidina Ali, maka timbullah golongan Khawarij. Itu yang sampai hari ini itu timbul adanya golongan Khawarij. Kemudian Mu'tazilah kemudian lagi. Mu'tazilah apa semua dia kemudian. Yang awalnya Khawarij. Baik, situlah antara peristiwanya. Kemudian selepas daripada itu, mentahlah Sayyidina Muawiyah ya. Bila dah Sayyidina Ali dilucutkan jawatan, maka mentahlah Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Ali pun redha jugalah dengan peristiwa itu. Redha. Kemudian secara senyap-senyap di Madinah, pihak yang menyokong Sayyidina Ali, selepas daripada Sayyidina Ali tak nak jawatan itu, senyap-senyap lantik Sayyidina Hasan, anak sulung pada Sayyidina Ali, lantik dia khalifah di Mekah, di Madinah. Kemudian Sayyidina Hasan tak setuju. Dia meletakkan jawatan. Bila letak jawatan, kemudian lantik pula Sayyidina Husain. Golongan yang tak puas hati dengan Muawiyah tadi, lantik pula Sayyidina Husain sebagai khalifah di Madinah. Tapi secara senyap-senyaplah, secara sembunyi. Selepas daripada tu, Muawiyah pun mentah tak puas. Sayyidina Husain pun, dia pun nak kata setuju pun tidak, tak setuju pun tidak. Dalam keadaan yang begitulah cuma. Kemudian wafatnya Muawiyah. Selepas wafatnya Muawiyah itulah berlakunya peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala, dibunuhnya Sayyidina Husain, dikerat kepala Sayyidina Husain pada zaman anak kepada Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah. Itu peristiwa yang sekarang ini, yang golongan-golongan yang memihak kepada Ahlul Bait, katanya timbullah pihak namanya Syiah. Syiah asal ni, asal Syiahnya hanya memihak kepada Sayyidina Ali saja, memihak kepada Ahlul Bait, tidak menyokong kepada kumpulan Muawiyah. Itu je punca asal. Tapi bila dah terlampau jauh kita dengan zaman sahabatnya, maka jadilah berbagai-bagai sampai timbulnya satu akidah baru. Timbulnya satu akidah baru yang namanya akidah Syiah. Kalau kita tengok dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas, dia cerita detail di situ sejarah Syiah dan sebagainya. Jadi boleh tengok di situ. Buku tu pun ditulis dalam bahasa
Melayu Indonesia lah, dan bahasa dia tak berapa susah, mudah untuk kita faham. Jadi dia cerita detail gitu, sejarah-sejarah bagaimana timbulnya Khawarij, bagaimana timbulnya Syiah dan sebagainya. Kemudian setelah itu Yazid ini dia seorang yang dia ganas. Yazid ni orang yang ganas. Sampai disebut dalam sirah dia kasih habis. Sebut apa? Orang laki-laki muda-muda ketika zaman Yazid tu dia kasih habis hak orang laki-laki pun. Sebab sifat cemburu Yazid. Banyaklah, bukan habis, bukan maksud habis tu semua tak nak tinggal, ada banyak yang dikasih. Bila kasih apa jadi? Jadi nombor kucing kan? Bila makan tembun gitu kan? Tak boleh melahirkan bakar benda. Bukan kasih binatang, kasih orang. Yazid, zaman Yazid. Dan zaman Yazid ini kalau kita tengok memang zaman yang cukup ganas lah. Kemudian akhirnya Yazid keluar satu keputusan, dia nak supaya Sayyidina Husain dibunuh. Bukan sekadar Sayyidina Husain dibunuh, nak bukti kata Sayyidina Husain dibunuh tu, bawa kepala dia buat dia. Akhirnya berlakulah peristiwa di Karbala itu, berlaku pada bulan Muharram, pada beberapa bulan Muharram. Peristiwa Karbala orang Syiah diorang ni berapa Muharram ni? 10 Muharram. 10 Muharram. Berlaku pada 10 Muharram, berlakulah satu pertentangan yang cukup hebat. Sayyidina Husain yang buat tentera dia ada berapa orang je, tak ramai pun. Kemudian Sayyidina Muawiyah ni ialah pemerintah, memang ramai. Akhirnya berlaku perang sampai Sayyidina Husain kuasa ketika itu. Sampailah akhirnya dia dibunuh. Kemudian dipotonglah kepala Sayyidina Husain itu sebagai bukti, dibawa, diletak atas dulang, bawa dipersembahkan kepada Yazid. Sampai dekat Yazid tu, diceritakan dalam riwayat tu, sampai dekat Yazid ambil muncung pedang itu, duduk main kepala Sayyidina Husain, cukai gitu. Nak tengok betul tak betul. Kemudian seorang sahabat Nabi yang Allah tahu umur panjang, siapa dia? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, dia tengok Yazid duk main kepala Sayyidina Husain, dia lekah. Dia marah. Yazid pun terkejut juga lah dengan lekah Sayyidina Anas tu. Jadi dia kata, hang bahasa kita lah, ni kepala hang duk main ni, hang ingat main-main ni. Inilah kepala penghulu syurga, pemuda dalam syurga. Jadi saya Yazid pun berhenti lah bila selepas kena lekah tu. Itulah contohnya, lebih kurang lah setakat yang saya ingat. Kemudian kita balik pada cerita kita lah. Nak ceritanya bahagian peruntukan Elon untuk isteri-isteri Nabi ya tadi tu. Itu melerek api. Tak apalah, sebagai maklumat tambahan sejarah. Kemudian dia kata begitu pula pada masa Sayyidina Muawiyah juga berterusan. Pembahagian Elon untuk isteri-isteri Rasulullah itu berterusan sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah. Ketika Abdullah bin Zubair, anak saudara Aisyah, memegang tampuk khalifah di Hijaz setelah Muawiyah, maka dia menanggung semua keperluan Aisyah. Sementara itu Aisyah sendiri selalu menyedekahkan rezeki yang diterimanya. Itu sifat isteri Nabi. Dah orang bagi Elam, hak Elam tu pun sedekah kat orang pula, sampai tak ada apa kan? Itu sifat yang Nabi bentuk, Nabi didik isteri-isteri. Sebab ada ayat Quran kan sebelum tu kita baca ayat yang ya nisa an-nabi in kuntum ya, ayat dalam surah Ahzab tu kan, yang sebelum tu cerita. Kalau kita baca kalau kita tengok di belakang balik tu ada ayat yang isteri-isteri Nabi ada meminta bahagian-bahagian daripada Nabi itu, maka turunlah ayat ya nisa an-nabi in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha wa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tuhan suruh Nabi kata kepada isteri-isteri Nabi, kalau kamu berhajat kepada mata benda dunia, silakan. Tapi in kuntunna turidna al-hayat ini tetapi kalau kamu kehendak kepada kebaikan di akhirat, hendaklah kamu ikut apa yang Nabi
Nabi sebut. Lebih kurang lah, lebih kurang untuk faham maksudnya. Kemudian habis itu, habis contoh tentang pembahagian ataupun allowance yang diperuntukkan bermula daripada zaman Sayyidina Umar sampailah kepada zaman Sayyidina Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair, maaf saya. Ketika Abdullah bin Zubair anak saudara Aisyah yang menjadi gubernur ataupun di Hijaz selepas Muawiyah tu, kemudian dia menanggung semua keperluan Aisyah. Kemudian habis itu, kemudian yang ke-8, kehidupan berumah tangga, pandangan Islam terhadap perempuan. Ini sedikit kita nak bincang. Pandangan orang-orang barat. Tengok. Pandangan orang-orang barat dan orang-orang timur tentang perempuan sangat mundur ke belakang. Itu pandangan. Orang-orang timur memandang bahawa rasa cinta kepada perempuan merupakan aib yang menodai kesucian. Itu dia kata pandangan pengarang ni lah. Pengarang ni dia sebut, dia kata orang-orang timur memandang, dia kata cinta kepada perempuan itu satu aib, keaiban. Malulah. Bagi mereka, ruang gerak seorang perempuan terbatas di dalam rumah saja. Itu pandangan orang timur. Maknanya orang perempuan ni cuma dapur saja. Kan kita orang tua dulu pun macam tu, beranggapan bahawa orang perempuan ni cuma dapur, alam gaji lah tinggi mana pun, tu dia kata duk gaduh masa universiti apa lah. Akhir kali duk cuma dapur juga. Itu pandangan. Termasuk kita lah pandangan orang timurnya. Ini pengarang disebut dalam ni. Dia kata begitulah. Sama sekali tidak ada peluang bagi perempuan untuk melakukan apapun di luar rumah. Itu pandangan. Orang-orang barat memiliki pandangan yang sebaliknya. Perempuan adalah dewa, atau setidak-tidaknya sesuatu yang menyerupai dewa. Itu pandangan orang barat pula. Adapun yang disukai oleh perempuan, disukai pula oleh Tuhan. Itu pandangan. Menurut mereka, jika agama atau ideologi memenuhi hak-hak kaum perempuan secara keseluruhan serta menempatkan mereka pada kedudukan yang sebenarnya, maka hal itu merupakan bukti paling kuat bahawa agama atau ideologi itu bersifat rasional serta selaras dengan akal yang sehat. Itu pandangan orang barat. Tak boleh itu, tak boleh itu, faham lah. Kemudian Islam tentu memiliki cara pandang tersendiri. Kita nak tengok hak kita, hak Islam kita, yang berbeza dengan dua pandangan di atas. Islam mengambil jalan tengah yang adil, kedudukan yang tidak melebihkan ataupun mengurangkan hak-hak perempuan. Di satu sudut, Islam tidak pernah menganggap perempuan sebagai dewa. Islam mana pernah Islam anggap perempuan sebagai dewa. Cuma ketika Nabi diutuskan, Nabi menyelamatkan golongan wanita. Kenapa? Pada zaman jahiliah, orang perempuan, bahasa kampung kita, 3 seduit. Bahasa saya ni 3 seduit, tak ada nilai. Siapa nak rogol, dia rogol lah. Tidak ada satu mekanisme ataupun satu undang-undang ketika itu. Dan kalau lahir pun, kalau orang perempuan itu, kalau kahwin-kahwin, tak boleh bagi anak. Bahasa kitanya mandul. Memang lagi tak ada nilai. Kemudian bilalah si ibu melahirkan anak perempuan, kebanyakan bukan semua, kebanyakan Arab jahiliah ketika itu semua tanam menjadi hidup anak yang masih kecil, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu saya bincang tentang Umar Al-Khattab tu, anak dah besar dah baru tanam. Anak pandai cakap kan, anak duk tolong kain pasir hak kena janggut ayah, yang ayah duk korek lubang nak tambah anak. Kan? Baik. Itulah pandangan Arab jahiliah ketika itu. Jadi bila datangnya Nabi membawa kerasulan Nabi, Nabi membawa utusan Allah, wahyu Allah, Islam mengangkat martabat bahawa perempuan tidak boleh dinilai dengan harga yang sebegitu. Maka Islam meletakkan wanita-wanita itu pada tempatnya. Di sudut lain, dia kata Islam juga tidak menganggap perempuan sebagai komoditi yang boleh dimiliki dan diperlakukan sesuka hati. Komoditi ni apa? Bahasa baru dia tu, dia ni komoditi, bahan mentah lah. Lebih kurang lah. Contoh macam getah, kan? Harga komoditi pasaran. Kalau tengok dalam berita dia sebut komoditi lah. Barang macam tu je. Mana boleh diniagakan, boleh
tak ada nilai. Tapi Islam tidak memandang sebegitu. Kaum perempuan bukan penghambat bagi kemajuan kehidupan. Adalah sesuatu yang indah bahawa Islam memandang kaum perempuan dalam peranan mereka sebagai pemberi ketenangan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Itu Islam tengok di sudut itu. Sebab Allah menjadikan setiap satu benda itu azwaja. Kan dalam satu ayat Tuhan sebut kan, azwaja, berpasang-pasang. Maknanya orang laki-laki hebat yang sebagaimana pun laki-laki, dia akan tempang perjalanan dia, sama ada kehidupan dia di segi pemerintahan dia dan sebagainya. Dalam proses kehidupan dia tu akan tempang. Kalau tidak ada, dia kena ada partner, kena ada share. Allah jadikan langit partner dia bumi. Itu pasang, azwaja, berpasang-pasang, lelaki dengan perempuan. Kalau binatang antara jantan dengan betina. Jadi itulah. Jadi Allah berfirman, dia kata dalam surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tengok apa makna situ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah kata dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu. Itu dia tanda kebesaran Allah. Allah buat kawan bagi kita tu, partner kita tu, share kita tu, sebabnya adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Bukan saja Allah buat. Untuk kamu dari jenis kamu sendiri. Apa maksud dari jenis kamu sendiri? Maknanya manusia dengan manusia lah. Jangan manusia kahwin dengan binatang lah. Agar kamu cenderung dan berasa tentram kepadanya. Apa maksud cenderung? Kita rasa ada rasa nak ke dia, suka ke dia. Kan memang itu sifat naluri yang Allah letak dalam jiwa manusia. Sebab tu kalau orang yang ada kemampuan, Nabi kata man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu dari segi kalangan pemuda, kan tak kira lah Nabi sebut itu untuk orang lelaki. Tapi ulama kata khitab bila lelaki masuk perempuan. Jadi maknanya lelaki dan perempuan yang ada kemampuan kahwin. Kerana dengan berkahwin itu dia boleh mengawal nafsu, mengawal mata dan sebagainya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Dan Allah juga yang campak rasa kasih sayang dalam diri kita. Bukan yang saja-saja. Tanya pasal apa kita suka dengan pasangan kita. Kerana Allah yang memberi, Allah mencampakkan rasa kasih sayang itu, mawaddatan wa rahmah, dalam diri masing-masing. Jadi itu pandangan Islam. Islam melihat dari segi konteks itu. Kemudian kita tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Jadi kita tak nak bahas panjang, tak nak bincang panjang. Fokus perhatian kita adalah kepentingan aspek-aspek kehidupan berumah tangga. Dia nak tumpu di situ, terutama dalam hubungannya dengan kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi topik yang dia nak bawa lebih lagi tentang dalam masalah kehidupan Aisyah. Sebab kita bincang sejarah Aisyah, jadi kita nak tengok macam mana kehidupan Aisyah. Jadi sebut situ Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbaik di antara kamu adalah orang yang bersikap paling baik kepada keluarga. Ada satu hadis yang disebut, nak tahu, kita nak nilai orang tu baik tak baik, kita tengok macam mana dia memperlakukan perlakuan dia, cara dia bergaul dengan keluarga dia. Kalau di rumah kerja, apa istilah orang tua kata, kerja berdiri, bukan, cengih. Tak boleh silap sikit, jegir dia mata, cakap pun keras orang tengok. Mana perlakuan yang tidak baik dalam keluarga. Tengok, Nabi kata salah satu tanda kita nak tahu orang tu baik, bukan salah sebahagian daripada tanda orang baik, maknanya dia memperlakukan baik, dia bergaul baik dengan keluarga dia, isteri dan anak-anak dan sebagainya. Dan aku, kata Nabi sambung lagi, dan aku adalah orang yang bersikap paling baik kepada keluarga aku. Akulah orang yang paling bergaul, yang cukup paling baik dalam keluarga. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Darimi dan Imam Baihaqi. Banyak hadis diriwayatkan oleh 5 orang perawi hadis. Bukti paling nyata dari kebenaran sabda Rasulullah SAW di atas, dia kata, adalah fakta bahawa
Aisyah mengalami kehidupan berumah tangga yang indah bersama baginda selama lebih kurang 9 tahun. Lebih kurang 9 tahun. Nabi sempat duduk dengan Aisyah lebih kurang 9 tahun je, tak lama. Kan? Sebab tu Aisyah hidup lama selepas daripada Nabi wafat. Kan? Aisyah sangat bahagia dalam pernikahannya. Tidak pernah ada isteri para pemimpin dan pembesar yang menjalani hidup lebih bahagia daripada Aisyah. Ini pengarang sebut. Tidak ada pula seorang pun dari mereka yang mencintai kehidupannya sendiri sebesar rasa cinta Aisyah kepada kehidupannya. Bahagianya Aisyah hidup dengan Nabi, ialah duduk dengan orang yang Allah pilih. Kan? Walaupun tak ada harta. Kan kalau kita tengok sejarah Aisyah bukan ada apa. Sampai ada satu pagi Nabi balik daripada sembahyang subuh, Nabi kemudian kena hari itu giliran Nabi di rumah Aisyah. Nabi tanya Aisyah, ada apa pagi ni Aisyah? Nak menyerok pagi. Menyerok, faham macam menyerok? Nak makan pagi? Aisyah kata tak ada apa. Nabi kata kalau tak ada apa, tak apa, niat puasa. Sebab matahari tak naik lagi. Sebab matahari tak naik, kan subuh lah. Nabi niat puasa. Puasa sunat. Kalau kita balik pada sembahyang subuh, roti-roti yang itu, ada apa mak bagi ni nak makan, nak nyerok pagi. Tak ada apa. Ni bangsa peninggal dia rumah buat macam apa. Bunyi juga. Bunyi tu pasal nak bagi perhati je. Tapi Nabi, sebab tu Nabi kata, akulah orang yang paling baik bergaul dengan keluarga. Sikap Nabi. Sikap kita ni sebab banyak tu lah. Sebab kalau kita tengok, antaranya apa? Nabi ketika mana sebelum di Isra' dan Mi'rajkan, Nabi dibelah dada, dibasuh, kemudian dikeluarkan seketul daging yang ada dalam badan Nabi, itu namanya alaqah, yang disebut ulama sebagai alaqah itulah tempat berbisiknya syaitan. Kita tak buang tu. Itu yang kita cepat nak marah sangat. Dia dengan orang tak berapa nak marah sangat. Kalau dengar hak di rumah sendiri, tak kira siapa pun. Hak baik lelaki baik perempuan sama dia mudah sangat panas telinga. Tambah hak cuping telinga nipis, lagi nak marah cepat. Tapi itulah topiknya kita. Jadi sama-sama tujuan kita mengaji ini, kita berbincang ini adalah mudah-mudahan apa yang berlalu itu berlalulah. Kemudian yang akan datang itu kita nak memperbaiki kehidupan kita. Sebab itu kita bincang juga sejarah sirah Sayyidatina Aisyah. Cuba kita nak tengok macam mana sejarah. Kalau kita tak boleh buat sepenuhnya pun, kurang-kurang sedikit sebanyak yang kita nak beramal. Itu yang tujuan kita kan. Jadi selama bertahun-tahun mengharungi kehidupan hidup bersama, tidak ada satu pun peristiwa yang mampu mengusik rumah tangga Rasulullah SAW dan Aisyah. Tak ada satu peristiwa pun, tak ada. Kau nak jadi lagu nak cerai, tak ada. Hidup elok. Cuma ketika itu kalau kita akan jumpa di depan tu, adalah peristiwa yang namanya peristiwa apa, saya sebut dah sebelum tu, yang namanya Aisyah difitnah. Kan? Aisyah difitnah dengan Safwan bin Mu'attal, yang namanya nanti kita sampai bab tu kita akan bincang secara panjang lebar di situ. Itu peristiwa itu pun difitnah oleh kepala dia Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kepala yang orang munafik. Kemudian sampai sebulan Nabi perasing tempat tidur dengan Aisyah. Kerana bukan sebab Nabi percaya, sebab Nabi tidak ada keputusan. Nabi tak boleh nak buat keputusan. Sebab Allah tak jawab lagi ketika itu. Sebulan tempohnya peristiwa itu berlalu sampai Nabi perasing tempat tidur dengan Aisyah sebulan. Kemudian Nabi hantar Aisyah balik rumah mak dia. Hantar balik rumah mak tu. Sebab Nabi dia dalam keadaan yang dilema. Sungguh ke tak sungguh ke? Sebab tu berita ni kena dalam satu ayat Tuhan sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalaulah orang tu jenis bangsa orang fasik bawa satu berita, cek dulu, jangan terima lagi, tengok dulu, nilai dulu. Ni kadang-kadang kita ni mudah terima, sungguh tambah pula. Kita tak tahu balik kau orang sungguh. Tuan suruh cek dulu.
Nabi peringkat awal Nabi tak terima. Tapi oleh sebab berita itu dia muat dalam Astro, dalam TV3 di masa tu kan, TV3 Madinah ketika itu. Nabi pun sebagai manusia biasa, Nabi juga ada terima pesan. Sampai Nabi terpaksa panggil, tanya Umar. Nabi terpaksa tanya Sayyidina Ali pandangan. Nabi tanya Umar jawab mudah yang macam saya sebut dulu. Umar tanya Nabi bahasa kita. Umar tanya Nabi, siapa suruh hang nikah dengan Aisyah dulu? Umar tanya Nabi. Nabi kata Allah Ta'ala. Umar kata kalau Allah Ta'ala suruh hang nikah dengan Nabi, Allah Ta'ala tak tanya. Senang je ayat Umar. Cuma Umar jawab begitulah. Keputusan belum pasti. Tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab dalam bentuk yang kiasan. Bentuk kias tu yang golongan yang di belakang ni dia ambil guna. Kata Sayyidina Ali jawab, dia kata, ya Rasulullah, Allah bagi isteri kepada engkau ramai. Jadi untuk sementara ni duduklah dengan isteri yang lain dulu. Tapi orang lain gunakan hadis tu, dia kata Sayyidina Ali suruh Nabi cerai Aisyah. Tu jangan silap tafsir dari segi hadis tu. Kadang-kadang dia pun guna macam tu. Tak apalah, bila dah berlaku begitu, akhirnya selepas sebulan Aisyah cerita, nanti kita akan jumpa pula. Aisyah cerita, aku ni tak ada air mata dah nak teriak. Habis dah air mata. Tak ada. Habis dah. Sampailah dalam tempoh sebulan baru Allah turun ayat dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur Allah cerita balik. Allah kata yang duk bawa cerita jahat ni, yang duk jadi pengurusi Astro dengan pengurusi TV3 di Madinah ketika tu namanya Allah bin Ubay, kepala munafik. Jadi kita pun boleh nilai lah ada bawa berita tu. Jangan buang Allah bin Ubay dari pemarah. Tapi perangai, karakter benda yang sama. Kenapa kita mengaji sirah? Kenapa kita mengaji sejarah? Benda itu berulang, sejarah berulang. Cuma karakter yang sama, intuan punya tubuh je lain-lain. Kalau kita nilai balik, ada tak perangai orang bola hak lah ni? Ada? Kan? Ramai yang jawab bola hak. Karakter yang sama, benda tu juga berlaku. Sebab tu kita kena mengaji sejarah. Perangai sifat tu, cuma batang tubuh je lain-lain. Mungkinlah ni tak nama Abu Lahab, mungkinlah ni nama Harun. Minta maaf kalau ada yang nama Harun, minta maaf. Bukan saya, mungkinlah ni ada yang nama, saya sebut lah, nama-nama orang kita lah ni lah. Tak pakailah nama Abu Lahab, nama Abu Jahal. Tak pakailah nama Abdullah bin Ubay. Tapi karakter yang sama. Itu penting kita mengaji sejarah, kita boleh nilai. Sebab tu parakam saya tak, dia pun masuk dalam YouTube, saya tengok orang ni muka siapa macam ni, dia tengok muka kita. Itulah. Kalau boleh abang surah yang jangan masuk dalam. Kita nak boleh panjang tak boleh. Bila masuk dalam tu orang tengok banyak. Tak apalah, tapi maknanya benda tu berulang-ulang. Akhirnya Allah jawab. Allah jawablah benda tu. Bila Allah jawab, Nabi pun selesailah masalah. Tapi maknanya soal fitnah ini tidak dapat dielakkan. Memang akan berlaku dari masa ke semasa. Cuma siapa nak kena tunggu masa lah. Pada masa Nabi, Allah uji dengan Nabi, diri Nabi dan keluarga Nabi. Allah nak tengok. Bukan Allah nak uji iman Nabi tak. Allah nak uji iman kita. Apa yang berlaku pada Nabi, bukan Allah nak uji Nabi. Nabi Allah tak uji dah. Kalau tidak, apa Allah nak pilih Nabi. Iman Nabi tidak pernah, Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan iman pada Nabi tidak pernah merosot. Semua ada kena. Sebab itu kalau kiranya martabat iman pada Nabi itu lebih tinggi daripada iman pada malaikat. Iman malaikat dia statik, setakat tu je. Allah daripada mula Allah bagi jadi dia sampailah berlakunya kiamat, setakat tu je. Iman dia tak tambah tak kurang. Iman pada Nabi makin bertambah, tak pernah kurang. Kenapa Allah buat peristiwa itu? Kerana Allah nak uji iman para sahabat ketika itu, pertama. Yang kedua, Allah nak tunjuk kata berlakunya hukum, akan berlaku hukum. Kalau begini, apa macam mana cara nak selesai, nak buat dan sebagainya. Tu. Iman hak yang kuih korang, hak kita. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan iman orang-orang awam ni dia macam meter minyak kereta. Ada masa kita buah minyak penuh, dia penuh lah.
Lepas tu lepas jalan dia turun. Macam tu lah, dia fluctuate. Dia tak static. Itu iman kita. Jadi berbagai-bagai lah dibincangkan oleh ulama tasawuf macam mana nak menambahkan iman dengan cara wirid, zikir, baca Quran dan sebagainya. Antaranya kita mengikuti kuliah-kuliah ilmu. Itu menambahkan iman lah untuk kita nak tambah iman. Dalilnya, buktinya kata iman kita kurang. Tengok lah. Kalau kita dah biasa bangkit subuh dan sembahyang sunat, tahajud katanya sebelum subuh tu 2 rakaat agak dah tengah jam sementara nak subuh dan sembahyang. Ada tu pagi yang tak segan tu mau bang. Itu bukti iman turun. Kita boleh nilai sendirilah diri kita. Bukan kita mengaji kita nak nilai orang dah. Kita tujuan kita mengaji, kita nak muhasabah, kita nak bahasa reformasi tak disebut, kita nak mau reformkan. Anak Islah tak disebut. Padahal itu istilah bahasa Arab, tapi oleh sebab dikeluarkan oleh individu tertentu, bila kita guna jadi salah. Tak apalah kita terus sebut Islah lah, kita nak perbaik. Kita guna istilah nak perbaik. Kemudian kita sambung lagi. Selama bertahun-tahun sudah kan? Selama bertahun-tahun mengharungi hidup bersama, tidak ada satu peristiwa pun yang mampu mengusik rumah tangga Rasulullah SAW dan Aisyah. Baik, ujian paling berat barangkali adalah ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak mendatangi isteri-isteri baginda selama sebulan. Tadilah peristiwa tadi. Selain itu, kehidupan rumah tangga Aisyah diliputi oleh cinta, kasih sayang serta kesetiaan. Keadaan semasa yang sukar mereka hadapi bersama dengan sabar dan rela. Macam peristiwa tadi lah, peristiwa Hadisul Ifki namanya. Kalau kita tengok dalam sirah Arab, dia kata peristiwa Hadisul Ifki, peristiwa Aisyah difitnah. Mereka berjaya melawan dorongan-dorongan untuk hidup mewah dan nyaman. Nabi dengan Aisyah hidup ni dalam keadaan yang cukup serba sederhana. Tolak hidup nak mewah, tak mau mewah-mewah. Keadaan yang sukar itu justru menambah keikhlasan dan rasa sayang, mendalami cinta dan kesetiaan. Tapi masyarakat kita ni, kalau si kawan dia tu, si suami tu dibuang kerja, bini larilah. Tu banyak kita dah tengok dalam surah Abah ya. Macam-macam. Tambah kalau tengok surah Abah Metro, tu berita Metro, macam-macam, berbagai-bagai. Tapi kena cek dulu lah sungguh kedap, sebab Tuhan kata inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cek dulu sungguh kedap. Cuma kita boleh baca sebagai pengajaran yang tiba untuk kita, boleh dalam masalah. Kemudian Aisyah, isteri Rasulullah SAW tercinta, yang tercinta Aisyah tu. Aisyah adalah salah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Para sahabat mengetahui dan mengakui hal itu. Sahabat-sahabat beritahu, kata Nabi ni dia sayang lebih ke Aisyah. Sebab itu awal dulu saya sebut, Nabi sebut antara beberapa faktor yang Nabi sayang kepada Aisyah lebih pada orang lain. Antaranya Nabi kata, tidak pernah aku duduk dalam satu selimut dengan mana-mana isteri aku yang diturunkan wahyu kepada aku melainkan dengan Aisyah. Nabi duduk dalam satu selimut. Yang langsung isteri duduk satu selimut lah, bukan duduk satu kain lekat tak, duduk satu selimut. Ketika itu Allah turun wahyu. Itu antara faktor yang Nabi jawab kepada isteri-isteri dia yang lain, kenapa Nabi lebih kepada Aisyah. Ada sebab. Hak lain tu second hand. Isteri-isteri Nabi yang selain daripada Aisyah, istilah bahasa kitanya semua second hand. Yang first handnya Aisyah ya. Bukan kita nak mengatakan Nabi ni tak cuma nak memahamkan, nak memahamkan cerita. Bahawa yang lain tu Nabi kahwin semua dengan jannah. Sebab tu ada pandangan orientalis yang mengatakan bahawa Nabi kahwin ramai itu kerana nafsu. Ulama jawab, kalau kerana nafsu tak payah ambil second hand lah. Hak second hand ni kalau tengok Saudah kan, isteri Nabi kan, Saudah tu. Sampai satu ketika dah penghujung tu, sampai Saudah kata, hak malam dilihat Nabi kena duduk dengan dia tu, dia bagi kat Aisyah. Pasal apa? Monopos lah. Tu lah, sebab Nabi kahwin dengan janda-janda. Sebab Nabi kahwin dengan wahyu Allah, bukan Nabi kahwin dengan dasar nafsu. Begitu juga Nabi kahwin dengan Aisyah.
Nabi kahwin, ketika Nabi kahwin nak kahwin dengan Aisyah tu jadi konflik. Ketika Aisyah umur 6 tahun. Aisyah, ketika Aisyah kecil tu, isteri kepada Osman bin Mas'ud, namanya siapa? Nama siapa? Saya pun tak ingat lagi, kalau ingat kita sebut. Tapi isteri kepada Osman bin Mas'ud mai jumpa Nabi selepas daripada Khadijah wafat. Mai jumpa Nabi, tengok Nabi duduk berlemu, ya Rasulullah tak mau kahwin kan? Kemudian Nabi tanya, kau nak kahwin dengan siapa? Lepas itu yang si Osman, isteri kepada Osman bin Mas'ud tanya pula, nak second hand kan, nak first hand? Dia kata nak janda kan, nak darah. Nabi tanya kalau dengan janda siapa? Kalau dengan anak darah siapa? Nabi tak jawab. Nabi tanya dua-dua. Kalau dengan janda siapa? Dengan anak darah siapa? Kalau dengan janda namanya Saudah. Kan? Kalau dengan anak darah namanya Aisyah. Anak kepada saudara kau. Istilah orang-orang Arab ketika itu, bila dua orang tu berkawan baik, dua orang tu dikali-kali. Anak kepada saudara kau. Jadi konflik juga ketika itu. Abu Bakar fikir, Nabi nak nikah dengan anak aku, sedangkan Nabi dengan aku mengikut adat orang Arab ketika itu. Bila dua orang berkawan baik, dua orang lelaki berkawan baik, dia kira dua balik. Bila dua balik tak nak kahwin dengan anak dia, jadi dia nak makan lah. Abu Bakar pun duduk pening, duduk confused. Macam mana nak kahwin dengan Nabi? Yang si orang tengah ni pun, orang masjid balik jumpa Nabi. Baru Nabi jawab. Nabi kata itu dari segi adat, tapi dari segi hukum tidak ada apa-apa antara Nabi dengan Abu Bakar, dua-dua orang luar. Tidak ada hubungan dua adik-beradik, bukan semua sepak. Cuma adat saja. Bila dua orang kawan baik jadi saudara. Jadi maknanya Nabi halal kahwin dengan Aisyah, barulah selesai. Kemudian Nabi kahwin dengan Saudah pula. Kata ulama, Nabi kahwin dua-dua sekali. Tapi dalam masa yang dekat-dekat lah, bukan sekali. Nabi kahwin dengan Saudah dulu, kemudian baru Nabi kahwin dengan Aisyah. Kemudian dah Nabi kahwin dengan Aisyah, bukan Nabi tak duduk lagi. Nabi simpan dulu, bagi kat pak mentua dia, sahabat kat dekat umur rumah mak mentua dia tu dengan Abu Bakar, pak mentua dia tu jaga asal Aisyah bagi pihak Nabi. Sebab kecil sangat. Umur ketika itu hak yang sahihnya katanya umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun belum balik lagi. Tapi walaupun umur 7 tahun, tapi fizikal orang Arab pada besar. Sebab tu selepas daripada umur 9 tahun, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, baru Nabi duduk dengan Aisyah. Sebab dikira Aisyah dah balik dah ketika itu. Lepas tu Nabi bukan ada anak dengan orang lain. Ada tak? Seorang dengan Maria Qibtiyah. Seorang namanya Ibrahim. Ketika mana matinya, wafatnya Ibrahim, itulah berlakunya peristiwa apa? Berlakunya peristiwa gerhana tu. Hak yang orang kafir kata ni sebab mati Ibrahim ni Allah Ta'ala marah jadi gerhana matahari kan. Tu peristiwa tu Nabi jawab balik dalam hadis. Peristiwa berlakunya gerhana ni adalah kuasa Allah, adalah kebesaran Allah, tak sangkut paut dengan mati hidup seseorang. Sebab tu kalau selepas bayang gerhana tu kan baca khutbah, ada khutbah dibaca hadis itulah. Contoh. Tu peristiwa dengan Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ni orang bangsa Qibti, bangsa Fir'aun lah. Qibti ni bangsa Fir'aun. Tapi bukan dah. Ni makna satu bangsa dengan, kalau kita Melayu lah, bangsa Melayu. Kemudian kita sambung balik. Rasa cinta Rasulullah kepada Aisyah itu membuat isteri-isteri baginda yang lain cemburu. Biasa. Memang naluri orang perempuan macam tu. Isteri Nabi pun ada rasa juga, kan, sebagai manusia. Bukan maksud cemburu yang ni cemburu yang diharuskan. Boleh, tak ada masalah. Sebagai orang kita ada hati perut, Tuhan bagi hati perut, bagi nafsu, boleh rasa cemburu, tapi patut padan. Ni cemburu mereka tak boleh ekor. Kemarin dalam metro, tok lelaki dia tidur lagi. Dia tengah tidur, kemudian yang si bini tu jaga awal, ambil dah handset tu check. Tak pasal-pasal ya, bangkit tok lelaki tu demah dia 3 lagi, bengkak mata, dia report kat polis maksud khabar. Sebab mungkin atas sebab cemburu lah, tak percaya ke suami tu, jadi check. Jadi kena berhati-hati lah. Dengan SMS, kerana telefonnya. Sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pengarang berkata sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga orang yang berpoligami. Kalau kata cemburu tu biasa, patut padanlah. Ada ni
ada cerita orang ustaz-ustaz juga lah kahwin dua. Biasa ustaz lah kahwin dua ni, tak tahu pasal apa. Ya, tak apalah kahwin tu lama dah. Ha? Ustaz lain lah, ustaz ni tak. Kemudian dia kahwin dua tu lama dah. Kemudian masa ni ustaz ni orang terkenal juga lah. Kita tak sebut nama lah, kita nak ambil aktibar manfaat daripada tu. Dia bukan benda tu buruk pun dah. Cuma nak cerita kata sikap orang perempuan dan duri orang perempuan ni dia tak boleh terima juga. Kemudian satu ketika dah berjanji dah dengan ustaz ni nak pergi ceramah, nak pergi ambil kebetulan kena dilihat hak muda. Rumah hak muda tu jauh lah sikit. Duduk pergi dekat dengan bukit tu. Pergi tanya, mana ustaz ni? Jawab boleh hak tua dia kata. Tak tahu dia kata, pergi tengok ni ujung bukit tu ada orang duduk gantai nak nikah dua orang. Jawab juga. Hak tak puas hati, hak lama tu bunyi juga. Bukanlah kata marah dah. Malah dia nak lepas. Nak lepas hak yang terbuku dalam hati tu. Kemudian hak yang orang yang nak kena ambil ustaz pun terus ke rumah tu jumpa lah. Itu ada ceritanya, bukanlah kata nak cerita kata tak puas hati tu. Ada. Dan itu perkara yang biasa berlaku juga pada isteri-isteri Nabi. Dia kata sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Pada suatu hari dia kata mereka mengutus Fatimah, isteri-isteri Nabi ni, mengutus Fatimah untuk menemui Rasulullah dan mengadukan kepada baginda kecemburuan mereka. Sampai peringkat pakai Fatimah. Fatimah ni siapa? Anak Nabi. Tak puas hati isteri-isteri Nabi ni, dia tengok Nabi sayang lebih dengan Aisyah ni. Pakat hak yang baki-baki ni kita kena jumpa Fatimah. So Fatimah tu sampai kat ayah dia. Mudah-mudahan pakai Fatimah tu ada cara lah, mudah-mudahan. Tengok apa jadi. Fatimah pun tak apalah, dah mak minta tolong ni. Fatimah pun menemui Rasulullah dan berkata, isteri-isteri ayah meminta ayah untuk berlaku adil dalam urusan Aisyah. Fatimah pun dah, itu kehendak mak dia yang ramai tu. Dia pun jumpa lah dengan ayah dia. Dia kata isteri-isteri ayah yang lain tu minta supaya ayah berlaku adil dalam urusan Aisyah, jangan lebih sangatkan Aisyah tu. Maksudnya begitu. Kemudian Nabi jawab, wahai Fatimah, puteri aku, anakku lah, wahai Fatimah anakku, kata Nabi, tidakkah kamu mencintai apa yang aku cinta? Nabi kata, tak suka tak aku suka? Nabi tanya Fatimah balik. Nabi jawab dalam bentuk persoalan. Kan banyak Tuhan tu dalam Quran itu kan, dia panggil istifham dalam bentuk persoalan. Kan dia ada setengah dalam bentuk istifham ingkari, nak menolak. Kan Tuhan tanya, hal yastawil a'ma wal basir, semacam tak macam orang buta dengan orang boleh tengok? Kan Tuhan tanya, hal yastawi, Tuhan tanya lagi, adakah semacam orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Tu bukan Tuhan jawab, dalam bentuk persoalan. Orang mengaji balaghah dia panggil istifham, istifham ingkari. Mana Tuhan nak abad kata apa tu, guna kaya-kaya bodoh bererti dalam, memang tak macam lah. Lagu tu dia, kalau orang yang faham balaghah ni sebenarnya sedap untuk tu. Jadi Fatimah pun bila ayah dia tanya, tak suka ke apa yang aku suka? Fatimah jawab, ya. Nak kata apa lagi Fatimah pun. Kemudian Fatimah pun kembali menemui para isteri Rasulullah itu dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Fatimah pun dekat tu ya, tak kata panjang. Bila Nabi jawab itu, dia pun balik jumpa mak-mak dia ramai tadi ni. Ketika mereka meminta Fatimah untuk sekali lagi menyampaikan tuntutan mereka tentang Aisyah, Fatimah pun menolak. Dah tak puas hati lah dengan jawapan Fatimah tadi. Jawapan Nabi jawab kat Fatimah tu, Fatimah balik sampai kat mak-mak dia. Mak-mak dia tak puas hati, minta tolong appeal sekali lagi. Appeal ni merayu lah, appeal kat Nabi sekali lagi. Fatimah kata tak mau lah, tak mau appeal lah. Fatimah tolak. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Tidak cukup dengan cara itu, para isteri Rasul itu kemudian mengajukan tuntutan mereka melalui Ummu Salamah. Tak puas hati dengan dah Fatimah tolak lah tadi, minta Ummu Salamah pula. Ketika Ummu Salamah menyampaikan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, Ummu Salamah pula tolong sampai. Kemudian Nabi kata, jangan kamu ganggu aku dalam urusan Aisyah. Nabi kata, tak usah kacau lah antara aku dengan Aisyah, urusan aku dengan Aisyah tak usah kacau, tak usah ganggu. Sesungguhnya, itu Nabi jawab, tidak pernah wahyu turun ketika aku berada dalam selimut salah seorang di antara kamu selain Aisyah. Tadi yang saya sebut, hadis itu.
Sebab tu aku lebih kepada Aisyah. Kenapa? Bukan saja-saja aku nak lebih dengan Aisyah dah. Kerana itu juga wahyu Allah. Kalaulah hak yang orang biasa selain daripada Nabi cemurul begitu, bolehlah, tak ada alasan, tak ada point nak jawab. Tapi bagi Nabi, maknanya ada alasan yang kukuh. Kenapa Nabi melebihkan itu? Dan bukan saja-saja Nabi nak lebih itu, kerana itu adalah urusan yang Allah tentukan begitu. Kemudian pada satu hari nak cerita kata Nabi ni lebih kepada Aisyah. Pada satu hari Rasulullah memperolehi hadiah. Nabi terima hadiah. Salah satu daripada hadiah itu adalah seutas kalung. Kalung.